Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Rozan Nizam Zakaria. Hari ini saya nak berkongsi satu topik yang ringkas, very fundamental tentang isu kesihatan mental, iaitu tentang bagaimana doktor diagnose seseorang itu ada masalah mental. Ramai orang keliru, dia ni depres ke, stres ke, sedih je ke, normal ke tak normal ke. Ada orang dia depres sebab dia kata doktor beritahu dia depres. Ada orang rasa dia depres sebab dia tengok kehidupannya macam ada tanda-tanda depression. So, semua orang jadi keliru. Dan ada orang dia buat DAS, lepas tu dia terus nampak keputusan kata sangat teruk, anxiety, stress, depression. So, dia kata, maka aku ni ada depression ke? Ada orang DAS dia teruk, bila jumpa doktor, doktor kata ini bukan depression. So, orang jadi keliru. So, saya nak cerita benda yang sangat basic tentang apa dia sebenarnya masalah mental dan macam mana doktor diagnose seseorang tu ada masalah mental. Pertama, kita kena faham, bila kita sebut diagnosis penyakit mental, ini bermaksud bahawa dia merujuk kepada keadaan penyakit yang secara rasmi disahkan oleh doktor yang bertauliah. So, bila orang tu dia kata dia ada diagnosis mental illness, dia mesti ada perkara asas ni. Kalau dia tidak pernah melalui proses pemeriksaan oleh mana-mana doktor, maka dia tak boleh claim bahawa dia ada mental illness. Itu syarat wajib dia. Kedua, kita kena faham bila kita sebut penyakit mental ataupun mental disorder, kita kena faham bahawa penyakit ni dia ada kaedah dia untuk kita diagnose dia. And dia tak datang secara wahyu, mimpi, kerak limau tengok dalam air. Dia ada proses-proses yang kita kena lalui sebelum seseorang doktor boleh label, boleh sahkan bahawa apa yang orang tu alami adalah penyakit A, B, C, D atau seterusnya. Okay? So, penyakit ni secara umumnya lah, untuk kita mudah faham, dia ada dua jenis. Satu, penyakit yang kita tahu punca dia. Maka kita namakan penyakit tu berdasarkan punca dia. Contoh, orang tu dia kata, aku ni sakit breast cancer. Maka kita tahulah penyakit tu berpunca daripada tumor ketumbuhan yang ada pada payudara dia. Ataupun orang kata, aku ni sakit apa? Sakit patah tulang peha. Maka kita tahulah secara spesifik sakit tu berpunca daripada tulang dia yang patah. Ada juga penyakit yang dinamakan sempurna, perkara yang menyebabkan dia sakit. Contohnya, kenapa orang panggil sakit paru-paru tu pneumonia? Jangkitan paru-paru tu pneumonia. Sebab antara bakteria yang lazim menjangkiti paru-paru kita, nama dia pneumococcal. So, ini punca penyakit itu dipanggil pneumonia. Ada orang panggil penyakit meningitis. Dia dapat jangkitan pada radang otak dia. Kenapa penyakit itu dinamakan sebagai meningitis? Sebab meningi itu berasal daripada struktur dalam otak kita ni, selaput otak kita ni yang kita panggil meningeal. So, bila meningeal itu dijangkiti, tis kat belakang tu bermaksud inflammation. And so, maksudnya ada keradangan kepada selaput otak, maka nama dia meningitis. Sama juga tendinitis. Kita ada tendon dekat kaki kita ke, kat tangan kita ke, dan tendon kita tu inflame. So, maka kita panggil dia tendinitis. So, ini jenis penyakit yang pertama. Jenis penyakit yang kedua adalah penyakit yang kita tak namakan berdasarkan punca dia. Tapi kita namakan dia berdasarkan koleksi gejala-gejala yang orang itu alami. Okay. Yang antara yang common datang dalam kategori ini adalah penyakit mental. Contohnya kemurungan. So, kemurungan kita panggil kemurungan sebab apa? Sebab dia memenuhi gejala-gejala yang ada dalam kita panggil kelompok kemurungan. So, kita panggil dia major depressive disorder. Skizofrenia. So, ada kriteria-kriteria dia memenuhi, maka kita panggil dia skizofrenia. Sebab apa kita panggil dia berdasarkan kelompok? Kita tak panggil dia berdasarkan punca. Ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah kerana penyakit mental ini tidak ada punca yang spesifik. Kita tak boleh nak pinpoint macam penyakit-penyakit yang lain. Kita tak boleh nak letak dalam petri dish dan tengok bakteria apa yang tumbuh. Dan kita tak boleh sebab punca dia pelbagai. Yang kedua, kita tak boleh test spesifik punca masalah mental ni. Kita tak ada ujian sampai tahap ini untuk kita kata bila kita scan,
berdasarkan ciri-ciri otak ni, orang ni ada depression. Ciri-ciri otak ni, orang ni ada anxiety. Tak boleh. Maka kita go back to fundamental of illness, iaitu berdasarkan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh orang itu. So, contoh mudahnya lah, macam mana kita nak kata orang tu Melayu? So, kita letak ciri-ciri. Kulit dia sawo matang, rambut dia macam ni, dia bercakap macam ni, rumah dia macam ni, duduk di tempat macam ni. Maka bila orang tu memenuhi kriteria tu, maka kita kata dia Melayu. So macam itulah konsep dia. Alright. Now, macam mana doktor diagnose? Tadi saya sebut tentang ciri-ciri. Daripada mana pula datang ciri-ciri ni? Alright. So, ciri-ciri ni, dia tak datang daripada angin lalu, kita main reka-reka, sebutlah kod apa kita nak untuk kita kata bahawa orang ni ada kemurungan, anxiety, schizophrenia, schizoaffective, bipolar. Tak. Mental illness ni, psychiatry disorder ni, konsep dia macam undang-undang. Okay? So, kalau undang-undang, kita go by book. Maknanya dia mesti ada rujukan dia mesti ada SOP dia mesti ada perlembagaan dia. So, sama juga dengan mental disorder. So, mental disorder, kita rujuk bukan constitution, kita rujuk perlembagaan. Rujukan kita, nama dia, dia ada dua mazhab. Pertama, yang berdasarkan DSM, Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder, kita panggil DSM-5. Okay, sebab dia ada jilid yang kelima, edisi yang kelima, yang paling up to date. Ataupun mazhab satu lagi, ICD, kita panggil ICD, International Classification of Disease 10, edisi yang ke-10. So, dia punya konten dia kebanyakannya sama, cuma cara pengklasifikasiannya sahaja yang berbeza. Dia macam ilmu hadis lah, dia ada yang susun ikut sanad, susun ikut topik. So sama juga macam sumber rujukan untuk mental disorder ni. So sumber dia berbeza, tapi klasifikasi dia tu, diagnostic kriteria dia tu lebih kurang sama. So seterusnya, macam mana doktor, macam mana orang nak sampai to the point where dia didiagnose? Okay. So dia kena lalui peringkat tertentu. So dia tak boleh menjelma di hadapan rumah mana-mana psikiatris and then suruh diagnose. Okay, dia ada proses dia. Sebab apa? Sebab it's a medical legal thing. And sebab diagnosis kita tu memberi implikasi yang besar kepada kehidupan kita, dari segi undang-undang, dari segi kesihatan, dari segi keluarga, dari segi sosial. Maka seseorang tu perlu melalui proses yang betul. Alright. So proses yang pertama adalah dia mendapatkan saringan awal di mana-mana pusat perubatan. So yang ini proses yang kita panggil sebagai checkpoint nombor 1. So dia boleh jadi dia pergi klinik kesihatan, ataupun dia pergi ke general practitioner, klinik swasta, ataupun mana-mana doktor yang mana akan buat saringan awal. Contohnya bila seseorang tu dia rasa murung, dia rasa tak ada semangat, dia rasa tak boleh nak tidur, dia rasa resah, dia ada gelisah, dia pergi jumpa doktor ni dulu untuk buat saringan. Kenapa dia kena buat saringan? Kerana nombor 1, bukan semua penyakit, bukan semua tanda-tanda yang kita rasa seperti penyakit mental tu adalah penyakit mental. Ada kalanya penyakit fizikal dia mimik penyakit mental. Contoh, antara tanda depression adalah lack of energy. Kita rasa lassitude, kita rasa macam tak bersemangat, rasa letih, rasa lemah, rasa semua benda tak boleh nak buat, rasa slow. Now, simptom yang sama boleh jadi ada pada penyakit fizikal yang lain. Anemia contohnya. Hypothyroidism contohnya. Even to some extent, certain cancer started off with such symptoms. So sebab tu, kita kena saring dulu untuk pastikan kita exclude other potential causes. Daripada situ, kalau doktor rasa yakin dah, sah dah, takkan ada benda lain melainkan penyakit mental, dan baru doktor rujuk kepada klinik psikiatri. So bila jumpa doktor psikiatri, sama ada pegawai perubatan, pakar, kita akan buat apa yang kita panggil sebagai proses untuk diagnose. Proses untuk diagnosis ni, dia punya prinsip sama dengan mana-mana penyakit. Pertama, bermula dengan history, sejarah, maklumat, apa benda yang berlaku. Yang kedua, physical examination, pemeriksaan. Yang ketiga, investigation. Kita panggil penyiasatan, sama ada dalam bentuk ujian air kencing, darah, scan dan sebagainya berdasarkan keperluan. So 3 proses ni, mana-mana penyakit mesti lalui. So sama juga dengan mental illness. Cuma bentuk dia mungkin sedikit berbeza here and there. Tapi prinsip dia sama. So dia bermula first dengan doktor akan tanya,
apa yang berlaku. Dia start dengan history taking. Cuma history taking dalam psikiatri ni dia detail. Dan kalau saya kebiasaannya, new case saya, case baru yang saya jumpa akan ambil masa secara average-nya, secara puratanya 1 jam. Sebab banyak benda yang kita nak tahu. Dia bukan setakat dah berapa hari demam, ada batuk, ada sesama, okey, anda ada jangkitan upper respiratory tract infection. So you can do that within few minutes. Dia tak sesimpel itu. So kita kena tanya detail. So antara benda yang kita tanya adalah apa yang berlaku, apa simptom dia, dah berapa lama, apa tanda dia, macam mana benda tu affect kehidupan, dalam bentuk apa, tahap dia, macam mana orang di sekeliling nampak simptom yang dia ada, apa beza simptom ni sebulan dulu, setahun dulu. So semua ni details kita perlu tahu. Sebab apa? Sebab kita nak sahkan. Yang kedua, kita nak tahu juga personal history. So personal history ni kita akan go from daripada mak dia mengandungkan dia lahir, dia kecil, dia sekolah, dia kerja, dia belajar, dia kahwin, semua ni kita nak tahu detail. Sebab dalam semua ni ada maklumat-maklumat yang mungkin akan bantu kita mengenal pasti apa penyakit dia, kenapa dia dapat sakit ni. So it's very detailed process yang kita kena tahu. So kerja kita sebagai pesakit adalah berterus terang, berkongsi. Kalau ada maklumat yang kita tak tahu, kita kena dapatkan. Dan antara langkah yang juga terlibat adalah doktor mungkin akan tanya ahli keluarga, suami, isteri, mak, ayah yang relevan, yang mungkin boleh bagi maklumat tambahan untuk kita bantu lebih memahami apa yang berlaku. Kemudian diikuti dengan physical assessment ataupun physical examination. So kalau penyakit fizikal, doktor mungkin akan dengar jantung, buat ujian pergerakan dan sebagainya. Dalam psikiatri ada examination yang spesifik, kita panggil mental state examination. So doktor akan tanya soalan-soalan yang sebenarnya berfungsi untuk doktor itu mengetahui apa yang ada dalam fikiran kita. Dari segi cara kita berfikir, bagaimana kita berfikir, macam mana kita memahami konsep, bagaimana memori kita, bagaimana kita punya perasaan, emosi kita pada waktu itu, cara kita bercakap, bertutur. So semua tu akan dinilai oleh doktor dalam mental state assessment yang doktor akan buat. So daripada situ doktor akan buat seterusnya adalah penyiasatan yang relevan. Contohnya kalau doktor tak buat lagi ujian darah, so mungkin doktor akan buat ujian darah. Ataupun daripada history doktor suspect mungkin ada benda yang berkait dengan fungsi otak ataupun kecederaan pada otak, so doktor akan buat assessment, investigation berdasarkan keperluan, nak buat CT scan ke, nak buat ujian air kencing ke, berdasarkan keperluan yang ada. So proses ini proses yang kita panggil tedious, yang kita kena buat very cautious. Ada masa boleh settle dalam satu pertemuan, ada masa perlukan 2-3 pertemuan. Jadi bila seseorang tu didiagnose oleh doktor sebagai ada kemurungan, skizofrenia, bipolar, dia mesti lalui proses ni. Sebab tu kita tak boleh go dekat internet, check list simptom dan terus declare bahawa kita depression lah, anxiety lah, ada bipolar lah, untuk kita dengan sendirinya diagnose dan rawat diri kita. So ini permulaan secara ringkas untuk kita faham macam mana doktor mendiagnosis seseorang dengan masalah mental. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tuliskan di ruang komen. InsyaAllah video akan datang, saya cuba jawab. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube saya ataupun teruskan ikuti perkongsian saya di Twitter saya Dr. Rozan Nizam Zakaria ataupun Facebook saya Dr. Rozan Nizam Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Ramadan.